Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bersyukur kepada Allah di saat yang istimewa ini. Kita mengisi waktu kita dengan majlis-majlis yang cukup mulia. Lisan kita dibasahkan dengan zikir, dengan selawat kepada Nabi SAW, dengan doa, dengan munajat kepada Allah SWT. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kita kena syukur banyak-banyak. Mudah-mudahan Allah tambah, Allah tambah, Allah tambah. Bukan hartanya, bukan kedudukannya. Kerana harta dan kedudukan itu memang insya-Allah Allah berikan. Khususnya ketika hadirnya kita dalam majlis-majlis seumpama ini, rezeki itu melimpah ruah akan dikurniakan oleh Allah. Tapi yang kita harapkan adalah ditambahkan lagi nikmat untuk kita berada di tempat yang baik, dapat melakukan yang baik, dapat untuk kita sentiasa berada dalam keadaan baik dan melakukan kebaikan sehingga kita mendapatkan kematian yang baik, iaitu husnul khatimah. Itulah yang merupakan daripada idaman daripada para as-salihin. Walaupun mereka telah pun melaksanakan sekian banyak ibadah dan kesungguhan dan mujahadah, tapi kebimbangan mereka adalah adakah saya ini akan dapat husnul khatimah. Itulah yang mereka sentiasa bimbang. Kerana setiap sesuatu itu adalah berada dalam ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan keadaan itu sudah ditetapkan oleh Allah sejak azali lagi. Bahkan ketika dalam perut ibu kita lagi sudah letaknya takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana itu kebimbangan para ulama menjadikan mereka itu bukan berputus asa, bukan meninggalkan amal, bukan makin sedikit dan kurang di dalam melakukan daripada ibadat, akan tetapi menjadikan motivasi kepada mereka dan juga sepatutnya kepada kita untuk lebih mempergiatkan lagi amal soleh kita dan usaha ikhtiar kita meraih rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dan keridhaannya. Kalau pun sekiranya takdir Allah itu tertulis untuk kita, Allah yang tahu. Mudah-mudahan dengan kesungguhan kita mengisi waktu-waktu seumpama yang kita buat ini, Allah Subhanahu Wa Taala yang memiliki dari kekuasaan, Allah lah yang menentukan segala-galanya, maka mudah-mudahan Allah telah menulis dan menetapkan kepada kita untuk mendapatkan kebaikan di dunia, di husnul khatimah, di barzakh dan juga di akhirat, seperti mana yang disebutkan bahawa sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala yang berhak untuk nak memadamkan, yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Allah lah yang berhak untuk memadamkan apa yang telah ditetapkan ataupun Allah nak tetapkan, mantapkan. Di sisi Allah lah umul kita. Maka kita hamba, maka kita berdoa. Kita hamba, kita berikhtiar. Kita hamba, kita berharap. Maka yang kita mohon, yang kita buat, tetapi Allah sentiasa mengingatkan kita. Yang pertama, Allah tidak akan pernah mengingkari janji. Yang keduanya, Allah tidak akan pernah menghampakan dari permintaan hamba. Yang ketiganya, Allah Subhanahu Wa Taala adalah sangat suka kepada hamba-hambanya yang bersungguh-sungguh ketika mana melakukan amal ibadah dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara dari pesanan Nabi SAW kepada Abu Dzar Al-Ghifari, disebutkan oleh Abu Dzar ada 7 wasiat baginda Rasulullah SAW untuk dilakukan oleh Abu Dzar, walaupun ianya untuk Abu Dzar, tapi sebenarnya adalah untuk umat Nabi Muhammad SAW. Saya ingin mengambil satu saja daripada apa yang dipesankan oleh Nabi SAW kepada Abu Dzar. Kata Abu Dzar, wa amarani an akthira min qawli la hawla wa la quwwata illa billah fa innahunna min kanzi tahtil arsh. Kata Abu Dzar, Nabi SAW memerintahkan kepada aku untuk memperbanyakkan ucapan la haula wa la quwwata illa billah. Nabi suruh aku banyak ucapkan la haula wa la quwwata illa billah kerana kalimat itu adalah merupakan kanzun ataupun kanzun tahtal arsh, merupakan harta karun
yang ada di bawah arash. Masya Allah, tabarakallah. Kalau harta itu berada, disebutkan, kalau ada harta tersembunyi dekat satu kawasan tu, di bawah pokok tu. Jadi di bawah pokok tu, ruang pokok tu sekecil aja berdasarkan ukuran pokok. Kalau kata di dalam gua, maknanya seluas gua itulah mungkin kalau paling banyak pun adanya harta karun. Kalau disebutkan di bawah arash, berapa besar arash Allah SWT? Sangat besar. Di antara makhluk yang besar yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah arashnya. Bukan untuk Allah duduk di atasnya. Bukan untuk bersemayam Allah. Hasya lillah. Itu adalah mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi diciptakan arash itu adalah untuk memberitahu akan kebesaran, keagungan Allah, kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, dan ianya berada kehebatan-kehebatan dan juga daripada kedudukan-kedudukan, semuanya berada kebanyakan di arasnya Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuklah di antaranya ada pembendaharaan atau harta karun yang berada di bawah arash itu. Sudah tentulah sangat banyak dan besar. Maka salah satu daripadanya adalah ucapan la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, yang kalau orang memperbanyakkannya, dia akan memperolehi banyak daripada pembendaharaan yang akan dikurniakan kepadanya, iaitu berupa pahala, ganjaran, dan juga yang akan memberatkan timbangan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita dapat banyak untuk menyebut dan mengulang-ulangkan la haula wala quwwata illa billah. Itu tidak lain juga adalah untuk menyedarkan kita bahawa kita ni hamba, kita lemah, kita ni bukan sepatutnya sombong, tak boleh kita berlagak-lagak, tak boleh untuk kita nak ni merasakan kita lebih hebat dan sebagainya, kerana la haula wala quwwata illa billah, tak ada daya, tak ada kekuatan kecuali dari Allah SWT. Apa yang kamu dapat, tenaga yang kuat untuk bekerja, dan apa yang kamu usahakan, semua itu adalah merupakan daripada kekuatan, kemampuan yang Allah kurniakan. Kalau Allah tak kurniakan, kalau Allah tak gerakkan, kalau Allah Subhanahu Wa Taala tak dorongkan, kalau sekiranya Allah tak buka daripada pintu rezekinya, kamu tak akan dapat apa yang kamu dapat di saat ini. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tuan-tuan dan puan rahmati oleh Allah, marilah kita tutup majlis kita ini sama-sama untuk kita mengambil satu lagi zikir yang juga sangat hebat. Kita sebut ini sebagai zikir kerana selawat kepada Nabi SAW itu adalah juga termasuk dari zikrullah. Ada orang kata selawat itu bukan zikrullah, ya, ia juga zikrullah. Bahkan dia mempunyai kelebihan fadilat yang sangat luar biasa, sehingga kata para ulama, semua amal itu di antara diterima atau ditolak. Sebab kalau kita sebut la haula wala quwwata illa billah tapi kita ada riak. Mungkin kita saja-saja nak tayang ke orang. Kita sebut tu mungkin terperanjat, tak ada niat pun nak sebut. Maka bainal qabul warad, sama ada diterima atau ditolak. Kecuali selawat kepada Nabi SAW, kalau kita selawat macam mana keadaan pun, pasti akan diganjari oleh Allah, akan dirahmati oleh Allah, akan dinaikkan darjat oleh Allah. Sebab tu kata Nabi, barang siapa selawat kepada aku sekali, Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan rahmat, 10 rahmat kepadanya, akan menggugurkan dosanya, 10 dosanya, dan akan menaikkan 10 darjatnya, dan juga dianya akan diberikan 10 pahala. Subhanallah. Maka apatah lagi pada hari Jumaat lebih digandakan. Apatah lagi pada petang, iaitu selepas asar Jumaat. Masya Allah tabaraka. Apatah lagi pada bulan Rabiul Awal, ketika mana kita mengingati hari kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka marilah kita mengambil peluang untuk kita mendapat fadilat selawat 80 kali yang disebutkan dalam riwayat. Barang siapa yang berselawat kepada aku 80 kali pada hari Jumaat, maka Allah akan mengampuni dosanya selama 80 tahun. Allahu Allah.